Okey. Okey. Ah. Okey dah. Okey, dengar suara Nurin. Nadia boleh dengar. Okey. Okey. Nadia boleh mula dulu. Okey. Sebab dia ni. Nadia? Boleh dah? Dah boleh ke? Dah. Boleh dah. Nurin okey dah. Okey. Sekejap, share slide aku tak nampak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadia Najihah binti Ahmad Tarmizi, nombor matrik I18102641. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang inventory. Tajuk yang kami buat adalah inventory tekanan daya dan tahan. Okay, tekanan ni dia merupakan gerak balas fizikal badan terhadap permintaan, sama ada permintaan itu positif atau negatif. Iaitu apabila terdapat permintaan, maka badan pun akan terima reaksi daripada tekanan tersebut. Seterusnya, daya tahan adalah percaya diri sendiri akan kebolehan menempuh sesuatu cabaran dengan penuh cekak dan berkesan. Okey, tujuan inventory ni adalah untuk melihat hubungan di antara tekanan kerja dengan daya tahan dalam kalangan kaki tangan Hospital Sungai Buloh, Selangor. Yang kedua, melihat tahap tekanan kerja iaitu stres yang dihadapi oleh kaki tangan Hospital Sungai Buloh, Selangor dalam memberi tindak balas terhadap beberapa faktor daya tahan pada diri kaki tangan tersebut. Yang ketiga adalah melihat faktor daya tahan yang dihadapi kaki tangan Hospital Sungai Buloh, Selangor dalam menghadapi kesukaran dan tekanan di tempat kerja. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada objektif. Boleh dengar tak suara? Boleh. Okey. Objektif yang pertama dalam untuk melakukan ujian ni iaitu mengkaji tahap tekanan kerja atau dikenali sebagai stres yang dihadapi dalam kalangan kaki tangan Hospital Sungai Buloh. Yang kedua iaitu mengenal pasti faktor daya tahan dalam kalangan kaki tangan Hospital Sungai Buloh juga. Dan yang ketiga iaitu mengenal pasti hubungan di antara tahap tekanan kerja dengan faktor daya tahan dalam kalangan kaki tangan Hospital Sungai Buloh, Selangor. Okey, berdasarkan ketiga objektif ini, kami menggunakan borang soal sidik itu untuk mengkaji tahap tekanan kerja, faktor daya tahan dan digabungkan antara tahap tekanan kerja tu dengan faktor daya tahan untuk tengoklah keadaan mereka tu bagaimana. Adakah mereka mempunyai tekanan kerja yang stres yang tinggi ataupun daya tahan yang tinggi. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya nama saya Siti Aisyah binti Suhaimi, nombor matrik I18102915. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai responden. Okey, responden yang kami pilih ialah terdiri daripada kaki tangan Hospital Sungai Buloh, Selangor. Okey, kajian ni dilakukan kepada kaki tangan Hospital Sungai Buloh sebabnya berdasarkan kajian lepas, kajian mengenai daya tahan ni dia lebih banyak dilakukan kepada kanak-kanak dan orang dewasa. Okey, dan kajian ni juga dilakukan amat penting dilakukan untuk kaki tangan hospital sebabnya untuk kita mengetahui apa dia punya
daya tahan apa dia punya tekanan kerja tu macam mana kan. Memandangkan negara kita sekarang ni pun dilanda wabak COVID-19 kan. So doktor-doktor dekat hospital pun macam diorang banyak menghabiskan masa dekat hospital kan. So nak jumpa family pun jarang. Ada yang tak jumpa family langsung kan sebab takut berjangkit semua kan. So sekarang pun kita dapat lihat macam banyaklah doktor-doktor frontliner kan, bukan fokus pada doktor je, frontliner lain pun macam polis apa semua kan. Kita nampak yang diorang stres nak menghadapi semua ni kan. So ujian ni adalah sangat penting untuk dijalankan kepada mereka untuk kita tahu apakah tahap tekanan kerja diorang dan yang menyumbang kepada sama ada yang menyumbang kepada daya tahan kerja kan. Okay, seterusnya populasi kaki tangan Hospital Sungai Buloh ada 2,000 orang kaki tangan. Okay, responden yang kita orang pilih 322 orang berdasarkan jadual Morgan kan. Okay, daripada 322 orang responden tu, ianya terdiri daripada 170 orang wanita dan 152 lelaki. Okay, responden wanita lebih ramai daripada lelaki kerana ianya terdiri daripada nurse. Dekat hospital yang kita dapat tengok nurse perempuan lebih ramai daripada lelaki kan. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, yang seterusnya nama saya Nuri Syafiqah binti Zul, nombor matrik I1810218. Dalam inventory ujian tekanan dan daya tahan ini kita gunakan dua teori, iaitu teori pertama yang digunakan adalah teori penilaian kognitif. Dalam orang putih dia cognitive appraisal theory yang diasaskan oleh Lazarus dan Fortman 1984. Teori ini dinyatakan bahawa dia akan melalui iaitu satu proses penilaian kognitif yang merupakan satu proses berlaku sepanjang hidup manusia lah. Di mana dia melibatkan proses menilai tentang sebab dan kenapa sesuatu perkara itu boleh menjadi sumber stres, punca stres atau tekanan terhadap diri seseorang. Namun begitu, ia juga terdiri daripada dimensi daya tindak berfokus masalah dan daya tindak berfokus emosi. Yang seterusnya, teori yang kedua, slide seterusnya. Okey, tak apa, dekat saya ada hang kan. Okey, teori yang kedua adalah teori daya tahan Wolin. Di mana pada tahun dibina pada dibina pada tahun 1993. Mengikut teori tersebut, daya tahan ni adalah merupakan satu kebolehan atau kemahiran yang berkembang dari semasa ke semasa dan ia menjadi kekuatan yang berkekalan dalam diri seseorang. Teori ni dia ada mencadangkan di mana teori daya tahan ni dia dijalankan berdasarkan kajian klinikal terhadap 25 pesakit di beberapa klinik sendirian. Dan daripada itulah dia dapat dikesan kemahiran dan kebolehan yang menjadikan seseorang itu kebolehan dan kemahiran yang berpunca daripada tekanan stres yang mereka hadapilah. Selain itu, kebolehan dan kemahiran ini juga dia termasuk dalam celik akal, kemandirian perhubungan, inisiatif dan kreativiti, humor dan moraliti. Mengikut kepada pendekatan dua teori ini, individu boleh menyingkap atau menemui daya tahan dalam diri hanya dengan membaca atau memahami kejayaan daya tahan individu lain. Di mana kita boleh, saya sendiri, stres tu ataupun kekuatan daya tahan tu, tekanan itu sendiri, dia melihat maksudnya
dia dapat motor ni. Dia dapat membaca maksudnya dia jadi cerminan lah kepada orang lain juga, tekanan dan daya tahan itu sendiri. Seterusnya mengikut Briscoe dan Harris 1994, untuk mencipta suatu skala mengukur daya kebolehan dan kemahiran ni adalah berdasarkan hasil kerja yang diamalkanlah sepanjang kehidupan dia. Itulah kesimpulannya, teori yang digunakan ni, teori yang digunakan untuk alat kajian ni merupakan satu teori yang melibatkan daya tahan dan tekanan lah, yang berkaitan dengan alat kajian kita, iaitu inventory tekanan dan daya tahan. Okey, sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfata Ashki binti Zamri. Metrik I1810261. Semua dengar kan? Dengar. Okay. Saya akan bentangkan berkaitan dengan skala pengukuran lah. Yang mana skala pengukuran ni, apa yang kita tahu, dia merupakan salah satu alat untuk kita menyukat, borang soal sikit lah, untuk kita mengukur satu kuantiti tersebut lah. Jadi kami menggunakan dua skala, iaitu skala nominal dan juga skala interval. Yang mana skala nominal ni dia adalah skala pengukuran yang paling mudah dan merupakan alat pengukuran yang paling rendah lah yang untuk kita orang gunakan dalam penyelidikan kami lah. Jadi kami memilih skala nominal ni, contohlah kami guna kategori Melayu, Cina, India tu merupakan pada skala 1, 2 kami beri pada nombor lah, pemberian nombor untuk memudahkan komputer menganalisis skala kami bila ditukarkan pada SPSS. Lepas tu kami memilih skala interval, yang mana skala interval ni dia adalah satu pemberian angka yang lebih klasifikasi atau dikategorikan dalam salah satu objek lah, untuk kita orang lihat pada setiap ukuran tu mempunyai jarak yang sama ataupun tidak. Jadi nilai skala interval ni dia memiliki nilai dengan jarak yang sama lah. Contohnya kami memilih untuk bahagian B dan bahagian C, kami lebih memilih pada skala interval, iaitu kami beri soalan dan pada soalan tu kami meletakkan sangat setuju, sangat tidak setuju, tidak pasti ataupun sebagainya lah. Itu adalah skala interval yang kami guna sebagai alat mengukur pemboleh ubah dalam kajian kami. Sekian, terima kasih. Dah? Korang dah? Farah? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Farah Atika binti Amran. Nombor metrik I18102783. Okey. Slide sebelah. Okey, bagi demografi responden, tadi demografi, boleh tak? Okey, demografi responden macam kita tahu ada 4 jantina, iaitu perempuan dan lelaki. Umur pula kita ambil umur daripada 20 hingga paling tinggi 45 tahun. Status bujang dan berkahwin. Tempoh perkhidmatan pula kita buat kategori 5 tahun ke bawah, 6 hingga 10 tahun dan 10 tahun ke atas. Untuk kaki tangan hospital tu lah. Okey, slide ke sebelah. Okey, yang pertama tekanan kerja. Macam kawan saya cerita tadi, saya tambah definisi yang lain, iaitu definisi stres, iaitu keadaan seseorang itu di mana mengalami ketidakstabilan sama ada secara fizikal ataupun mental dan cara berlangsung dalam kehidupan dia. Maksudnya macam kesihatan mental dia tu lah, sama ada stabil ataupun tak stabil. Okey. Bagi tekanan kerja, pemboleh ubah tekanan kerja ada 7 item soalan. Okey, yang seterusnya daya tahan pula.
Okey, faktor daya tahan. Okey, bagi ni pun saya ada buat penambahan iaitu definisi suatu proses ataupun langkah yang berupaya untuk menghadapi keadaan yang menghalang atau mengancam diri sendiri. Maksudnya apa-apa yang berlaku dalam kehidupan dia, macam mana cara dia mempraktikkan sesuatu permasalahan tu, selesaikan masalah tu. Okey, bagi faktor daya tahan ada 3 iaitu daya tahan kekuatan diri, daya tahan mengurus diri dan daya tahan emosi. Nah, tiga-tiga ni adalah faktor-faktor daya tahan. Okey, bagi daya tahan kekuatan diri ada 6 item soalan. Daya mengurus diri ada 4 item soalan. Daya tahan emosi ada 4 item soalan. So, total kedua-dua pun boleh ubah ni adalah 21 item soalan dalam soal selidik yang kami jalankan. Okey, tu je daripada saya. So, dah habis lah kan? Kesimpulan. Kesimpulan? Okey, disebabkan slide kesimpulan tak ada, tak apa, saya beri kesimpulan secara keseluruhan lah. Okey, berdasarkan kajian yang kami guna untuk alat ukur ni untuk menguji sama ada daya tahan seorang pekerja tu dengan apa tekanan kerja tu adakah valid terhadap mereka ataupun di sebaliknya. Dengan adanya alat ujian ni untuk kita mengenal pasti sama ada betul tak orang kata apa, alat ujian ni digunakan berpadan tak dengan apa yang kita nak kaji. So dengan menggunakan borang saat sidik ni agar dapat membantu kita untuk menganalisis bahawa adakah dia lebih baik digunakan ataupun di sebaliknya. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.